Alright. Okey, Alhamdulillah kita alhamdulillah. dah bersiaran. Yes, alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Alright. Ya. Baik, alhamdulillah Bel. Alhamdulillah. Apa khabar semua yang sedang menonton, yang sedang ada bersama Kak Zaidah waktu ni? So, apa khabar semua? Biasa-biasalah ya kita dalam keadaan PKP ni. Kita disarankan supaya tidak ke mana-mana. Alright. So kita lebihkan memasak di rumah ya. Okey, sound dah okey. Kita check sound sekarang. Ya, kita check sound. Alright ke sound kita? Alright, okey, alhamdulillah, good. IG okey ke? Kita ada mic di IG sekarang. So Alhamdulillah. harap penonton IG lebih dapat clear ya kita punya suara ya, suara Kak Zaidah, suara Bel. Alright. Okay, alhamdulillah, good. Okay. Alright. Okay. Okay. Alright, alhamdulillah. Ramai dah ni Kak Zaidah. Okay. Masya-Allah. Live dia bukan ulangan kan? Bukan. bukan. Okay. Ada kadang-kadang ni Bel kita buat ulangan yang sebenarnya sebab apa ada yang minta resipi. Jadi kita cuba sedaya upaya ya. Saya cuba siarkan balik yang dah lepas. Itu kadang-kadang ulangan lah tu ya. Yes. Alright. Alright Kak Zaidah. Yes. Sebelum kita mulakan, mohon kongsikan video live kita ni sebab hari ni memang menu istimewa. Dan juga hari ni adalah hari launching untuk produk baru daripada Kak Zaidah. Okey. Harapnya anda boleh stay tune bersama kita hingga ke penghujung siaran. Ada promosi menarik juga yang menanti anda. Alright, kita mulakanlah Kak Zaidah. Jom masak Kak Zaidah. Okey, jom. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Assalamualaikum Assalamualaikum semua dan waalaikumsalam ya pada yang telah memberi salam terlebih dahulu. Okey, hari ni Kak Zaidah nak masak. Actually hari ni launching ya, kita keluarkan produk baru kita yang ini paste laksa Johor. Wah, dia sekarang tengah viral ya. Tengah orang everywhere, mana-mana pun orang duk cakap laksa Johor ya. So hari ni actually benda ni paste laksa Johor ni dah lama yang request kita untuk kita buat ya. So alhamdulillah kita dapat siapkan paste laksa Johor. Ini dia. Ya. Paste laksa Johor. Ni dah siap. Ini senang ya perempuan. Hari ni Kak Zaidah nak tunjuk ya, nak demonstrasi macam mana nak guna paste laksa Johor. Hari ni adalah hari pertama kita keluarkan paste laksa Johor. Okey, resepi asli. Ni resepi asli, resepi daripada arwah mak Kak Zaidah ya. Kalau mak Kak Zaidah tu family kita panggil Bah Cik Noh ya. Arwah Bah Cik Noh, ini resepi beliau. Kak Zaidah dah jadikan dia paste supaya perempuan dapat rasa macam mana rasa laksa Johor dari air tangan Kak Zaidah ya. Alright. Selalu saya post gambar yang kata Kak Zaidah ajarlah laksa Johor ya. Saya mungkin tak dapat nak mengajar sekarang ni, tetapi saya sudah sediakan lebih mudah lagi. Saya sediakan paste untuk perempuan gunakan ya. Dan resepi ni lebih kurang ya. Arwah mak saya dia kahwin umurnya 13 tahun. Terperanjat ya dengar. 13 tahun arwah mak saya dah mula berumah tangga. Jadi waktu tu beliau sudah mula diajar masak semualah ya. So resepi ni dah lebih kurang dalam 70-75 tahun. Usia resepi laksa Johor ni ya. Okey, dan satu paket ni beratnya ialah setengah kilo, 500 gram. Ini untuk hidangan untuk 10 orang makan ya. Dan tak payah pening-pening kepala, tak payah nak macam mana nak cari ikan kurau lah ya. Kita dah siapkan semua dalam ini. Kak Zaidah sebentar lagi Kak Zaidah akan tunjuk cara-cara macam mana kita nak menyediakan kuah dan juga macam mana mengecap laksa Johor. Ramai juga yang message Kak Zaidah tunjuklah macam mana cara nak cap laksa Johor. InsyaAllah saya akan tunjukkan sekejap lagi macam mana nak mengecapkan laksa Johor. Dan ini adalah special untuk you all semua. So now Kak Zaidah nak tunjuk macam mana kita nak masak kuah dan kita nak menyediakan bahan-bahan untuk kita makan bersama dengan ataupun set laksa Johor. Okey. So pertama sekali seperti biasalah laksa Johor memang kita pakai spaghetti ya. Ya, ramai yang tanya kenapa pakai spaghetti, jadi jangan tanya Kak Zaidah. Itu saya tak tahu nak jawab lah.
Sebab saya lahir-lahir memang dah makan dengan spaghetti. Okey. Now kita panaskan air, dah mendidih air, kita akan masukkan spaghetti. Ni Kak Zada dah panaskan dah didihkan airnya. So spaghetti terpulang kepada perempuan. Perempuan nak pakai spaghetti jenis apa, brand apa, terpulang ya. Nak pakai yang mahal ke, yang murah ke, dia ada yang mahal, ada yang murah, ada yang lokal, ada yang imported. Okey. Kita masak. Kak Zaidah masak spaghetti guna wok. Spaghetti guna wok. Kau main? Supaya you all senang nampak. Kalau saya guna periuk, tak nampak ya. Ya, betul. Periuk kan agak dalam, jadi perempuan tak nampak. Okey, kita didihkan air, kemudian kita masukkan spaghetti dia macam ni. Okey, untuk ni cara Kak Zaidah ya. Biasanya kalau kita rebus spaghetti, kita akan letak sedikit minyak. Supaya to avoid dia daripada spaghetti tu melekat antara satu sama lain. Tetapi kalau kita nak buat laksa Johor, kita nak cap dia, saya memang tak letak minyak ya, supaya dia mudah melekat. Pasal bila kita cap dia, tujuan kita mengecap tu untuk kita nak kumpulkan dia supaya dia melekat. Jadi senang kita nak angkat satu-satu. Dan bila kita makan tu, laksa Johor kita makan dengan tangan sebenarnya ya. So bila kita makan, kita boleh patah-patahkan dia ataupun kita cubit-cubit dia. Ya, sebab itu saya tak letak minyak dalam spaghetti supaya senang untuk dia melekat. Okey, kita biarkan dia dulu. Ini satu bungkus ya. Satu bungkus ni lebih kurang boleh makan dalam 6 orang gitulah. Ya, 6 hingga 10 orang Tapi biasanya kalau ni letak lebih pun tak apa, 2 bungkus. Sebab kuali saya agak kecil. Jadi saya tak hanya sebungkus sajalah. Alright. So kita akan rebus dia lebih kurang 15 hingga 20 minit. Biasa ya, kita rebus spaghetti lebih kurang 15 hingga 25 minit. Kemudian some tips, kita kalau nak buat laksa Johor ni, laksanya ni ataupun spaghetti ni kita tak boleh overcook. Kalau overcook, dia jadi tak sedap nanti bila kita masak. So seeloknya dia biarlah ada rasa macam kenyal-kenyal sikit lah. Jadi bila kita makan dengan kuah dia sedap. Ya. So kini kita biarkan dia mendidih dekat sini dan sambil tu kita kacau ya, sebab Kak Zaidah tak letak minyak, jadi kita tak mahu dia melekat nanti antara satu sama lain. Okey, kita tak letak minyak. Kalau kita letak minyak dia tak melekat lah, tapi kita nak dia cepat melekat untuk jadi satu cap. Jadi satu semput lah Kak Zaidah. Jadi satu cap. Dia excited tau dengan kalau laksa Johor ni. Nak makan dengan cara nak masak tu ya. Okey, kita kena kacau-kacau dia hingga dia tidak melekat lah. Alright. Yeah. Alright. Okey. Okey, now kita nak tunjuk macam mana nak buat kuahnya pula. This is the best part. Okey. Kak Zada guna periuk. Sekarang ni periuk buffalo. Cantik ya periuk ni. Okey, ni paste laksa Johor yang kita dah sediakan. Okey. Sebanyak setengah kilo, ini untuk lebih kurang 10 orang makan ya. So, okey, kita akan buka dia. Semua bahan dah ada dalam ni ya. Perempuan hanya masukkan ke dalam periuk. Nampak tu Bel, paste-nya. Perempuan dah tak payah risau nak sediakan bahan-bahan dia, sebab laksa Johor ni bahan-bahan dekat dalam dia agak banyak juga ya. Kita ada rempah ya, kita ada udang kering, udang basah, ada keresek, ada ikan kurau. Yang selalu Ikan susah kurau nak kering. cari ikan kurau tu lah. Ikan kurau kering ya. Saya pun ditari meragal juga mencari ya. Mungkin orang buat laksa. So jadi you all dah tak payah pening kepala. Kak Zaidah dah sediakan dah sediakan semua ya. Hanya masukkan dalam periuk. Ini for those yang tak pernah makan laksa Johor, nak teringin sangat nak makan laksa Johor. Ada juga yang tanya Kak Zaidah ya. Kak Zaidah nak makan sangat laksa Johor macam mana ya? Ni Kak Zaidah dah sediakan paste-nya untuk perempuan ya. Right, senang. Hui, keluarkan terus sedap bau dekat Zaidah. Bau laksa Johor. Ya. Masya-Allah. Sambil tu. Wow, ya, boleh ya. Di mana nak dapatkan produk ni Kak Zaidah? Okey, dapatkan aja di studio Kak Zaidah ataupun pada ejen-ejen kita nanti. Ejen belum ambil lagi ya. Ini baru hari ni kita launching. Saya tunjuk cara-cara penyediaannya dulu. Jadi bolehlah perempuan tengok macam mana. Nanti bolehlah hubungi ataupun WhatsApp nombor Bel. Alright, di talian. Kita ada 3 talian untuk anda WhatsApp sekarang. Okey, 011 1120 4733.
Nombor di talian yang kedua 011642017979 dan di talian yang ketiga 011642647442. Ya, untuk perempuan bertanya ataupun nak order paste Laksa Johor. Laksa Johor. Alright. Okay, untuk di Facebook, kejap Kak Zara boleh? Boleh. Untuk di Facebook, anda boleh tekan pautan sahaja dan anda boleh terus berbual dengan tim admin kita, ya. Okey, saya tunjukkan lagi sekali dekat bawah tu. Okey, saya dah tunjukkan di situ. Nak paste laut Laksa Johor Kak Zaida. Klik pautan sekarang. Okey, kita dah sediakan pautan untuk anda buat pembelian anda. Berbual terus dengan tim admin Kak Zaida sekarang, ya. Ini adalah produk terbaru Kak Zaida, iaitu paste Laksa Johor. Ya. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan ialah untuk satu paket paste Laksa Johor ialah ini dia punya main lah, ya. Okey, Kak Zaida hari ni guna ikan kembung sahaja. Terpulang kepada perempuan, kalau perempuan nak guna ikan parang, ikan tenggiri atau apa-apa ikan juga boleh lah, asalkan ada isi ikannya, ya. Kita guna ikan sebanyak kita beli ikan tu sekilo, kemudian direbus, ambil isinya. So ini adalah lebih kurang isinya yang saya dah beli tadi, ikannya sekilo. Sekilo tu bersama dengan seekor ikan tu lah, ya. Kemudian ambil isinya, rebus, ambil isinya. Ya, saya guna ikan kembung je hari. Buangkan tulangnya. Buang tulang. Of course lah, buang tulang. Tidak macam mana nak makan ada tulang, ya. Tercekik kan. Okey. Harganya berapa? RM20, ya, untuk paste. 10 orang makan, ya. 6 hingga 10 orang makan, harganya hanya RM20 sahaja. Okay. Isi ikan yang telah kita rebus. Ikan ni sekilo, lebih kurang kalau ikan kembung tadi Kak Zaida beli lebih kurang dalam 5 ekor lah, ya. 5 ekor ikan kembung. So hari ni Kak Zaida gunakan ikan kembung. Ikan kembung saja. Ikan apa-apa yang Kak Zaida mentionkan tadi boleh saja. Cuma kalau orang Johor dia biasanya dia guna ikan parang, ya, untuk menambah untuk sedap lagi lah, ya. Dia bila pakai ikan parang, dia teksturnya dia kuahnya akan halus. Dia tak kasar sangat, ya, sebab isinya itself dah halus, ya. Okey, saya akan blend bersama dengan sedikit air. Untuk laksa Johor, kita kisar isinya hingga halus, ya. Bel, ambilkan bel yang tengahnya, Bel. Boleh? Sekejap, ya, Kak Zaida. Blender ni tengahnya tu tak ada. Okay. Tersangkut-sangkut dia. Dia bila tak ada yang tengah dia tu, dia Wah, Laksa Johor lah lambat masuk ni, ya. Okey, hari ni Laksa Johor yang Kak Zaida dah masakkan khas untuk you all. Yes. You all boleh bawa pulang. Macam mana cara nak bawa pulang tu, ya? Okey, cara nak bawa pulang, anda bolehlah dapatkan paste Laksa Johor Kak Zaida dengan harga satu paket ni RM20 sahaja. RM20. Anda hanya perlu WhatsApp tim admin sekarang. Kita boleh post ke seluruh Malaysia. Untuk di Singapura jangan risau, juga, ya. Akan sampai tak lama lagi. Okey, dah tak pening kepala. Betul, sebab selalu yang kita terima testimoni orang untuk masak laksa Johor ni yang susah sebab nak cari, antaranya adalah ikan kurau. Ikan kurau kering tu yang masalah tu. dia bukan saiz. Tak apa. Okey. Dia bila kita blend ikan, dia memang berat, Betul. So dia akan berhenti-berhenti. So ikan dia perempuan kena kisar hingga halus. Ya. Baru dia sedap. Okey, saya tambah lagi sikit air supaya airnya supaya dia tidak berat sangat. Okey. Alright, so isinya dah halus ni. Okey, Bel. Sambil-sambil tu kita tengok spaghetti kita. Jangan sampai dia terlampau kembang, ya. Okey.
Ini ikannya kita akan masuk terus dalam ni ya. Senang dah, tak payah nak Senang. menumis, tak payah Tak apa. payah tumis, tak payah apa, tak payah risau nak beli bawang lada. Sebab laksa Johor penyediaannya agak rumit juga ya. Dia banyak Ya. bahan yang kita perlu letak ya. Kemudian kita kena guna air lebih kurang 900 gram ataupun 900 mililiter. Mak Mas kata, saya orang Johor guna ikan kembung je. Katanya Kak Zaida, saya baru lepas makan laksa, baru tengah hari tadi. Ya ke? Okey, ni ada lebih kurang 900 mililiter air. Kita akan masukkan dalam kuahnya. Okey, kita bukakan api. Kemudian kita guna 1 kotak kecil santan. Santan kotak ya. Kita pakai santan kotak. Kalau perempuan nak pakai santan fresh pun boleh juga. Kita pulang. Satu kotak kecil santan ya. Pak Tubel. Dan kita akan biarkan dia mendidih. Dan boleh perempuan rasa dia dalam paste ni dah ada rasa semua ya. Tetapi perempuan perlu rasalah ikut selera masing-masing lah ya. Alright, so kita dah pancurkan semua. Nampak tu kuahnya pekat Bel. Dan kita akan biarkan dia mendidih. Macam ni rupanya. Ya, kita biarkan dia mendidih. Wow, senang masukkan itu semua dah ada dah. Ya. Senang. Alright Kak Zaida, Yes. di Instagram tadi ada masalah voice, tak dengar suaranya. Okey, mungkin Kak Zaida boleh terangkan lagi sekali apa yang Yes. Kak Zaida masukkan tadi daripada lepas kita blend ikan. Masa tu tadi dah tak ada suara ya? Masa tu dah tak ada suara dah. Masa apa tadi? Blend ikan. Okey. Lepas blend ikan, Yeah. saya fikir balik Ikan, air, Okey. santan. Kita masukkan 1 paket paste laksa Johor dalam periuk. Kemudian kita masukkan ikan. Ikan tadi Kak Zaida guna 1 kilo ikan. Kita ambil isinya. Kemudian kita rebus. Kemudian kita ambil isinya. Dan kita kisar dengan air sehingga halus. Kemudian kita masuk terus dalam periuk. Dan kita tambah dengan 900 gram ataupun 900 mililiter air. Dan 1 kotak santan Kecil. 1 kotak kecil santan. Itu saja. Ya, tapi kalau perempuan rasa pekat, perempuan nak cairkan lagi, terpulang boleh juga tambah dengan santan ataupun dengan sedikit air lagi. Nampak dia. So kita akan biarkan dia mendidih. Senang je. Senang aja. Kak Zaida dah tumiskan untuk you all. Dah siap semua ya. Okey, sebelah ni spaghetti kita pun dah nak jadi ni ya. Okey, biasanya kita akan picit, kita rasa dia ya. Sama ada dia dah ready atau tak. Sikit lagi. Kak Zara akan tunjuk macam mana kita cap. Alright, 1 paket harganya RM20 RM20 sahaja. Macam ni rupanya. RM20 sahaja ya untuk 1 pack macam ni. 500 gram dan ada cara-caranya di atas ni dan juga bahan-bahan yang ada di dalam paste ni. Okey, so jadi you all nak masak, tinggal ikut cara-cara ini sahaja. Ikan yang Kak Zaida gunakan hari ni adalah ikan kembung saja. Kak Zara pakai ikan kembung je ya. Tak ada hal ikan kembung. Tapi Kak Zaida kata yang sedap ikan Parang ataupun ikan tenggiri. Betul. Okey, so jadi anda masukkan ikan dengan berat 1 kilogram. 1 kilo. Saya pun dah tergagap, mohon maaf. Okey, 1 untuk kilo 1 kilogram ikan. 1 kilo ikan rebus, kemudian ambil isinya. Bukan isi 1 kilo ya. Ikannya 1 kilo. Okey, kita tunggu sekejap lagi dah nak masak dah ni ya. Right. Wow. Okey. So inilah ini kita Kak Zara nak gunakan tunjuk pula spaghetti. macam mana cara kita mengecap dia. Yang ini kita biarkan dia mendidih. Okey, di dalam bekas biasanya kita buat kita nak mengecap ni kita buat dalam dekat sinki senang ya ataupun di tempat yang ada air berlalu ya. Jadi senang dia panas kan.
Okay, so now kita akan Kak Zada nak angkat spaghetti ni. Okay, Ben, ni dah boleh lah. Angkat tu. Ya. Kita dah boleh angkat dia. Saya nak tunjuk macam mana cara mengecap ya. Ada yang tanya Kak Zaida macam mana saya tengok cantik spaghetti tu dipintal-pintal ya. Okey. Saya tak adalah pandai sangat tapi boleh lah. Alright, so kita akan letak dia dalam air, dalam bekas yang ada air. Tengah panas-panas dan terus kita masukkan dalam bekas yang ada air ya. Air haruslah air yang dah dimasak tapi sejuk lah. Sejuk ke kita macam mana? Room kena temperature? Sejuk. Kita kena pasal kita nak celup nanti tangan kita kat dalam. Kalau panas macam mana? Pingsan. Pingsan. Ni pun panas juga. Ni kan sekejap lagi ya. Kita kena cap dia menggunakan air ya. Kita tak boleh cap dia kering-kering. Dia tak boleh. Kita kena letak dia dalam air untuk kita nak cap dia. Macam manalah rupa kita cap. So mungkin ada yang tertanya, cap tu apa? Okey. Cap tu satu nanti saya tunjuk kejap lagi. Dia kiranya per serving. Per serving, cap per tu. keping. Per itulah ya, nanti kejap ya. Ada yang tanya, tak perlu letak air asam atau asam keping? Tak payah. Untuk apa? Untuk ikan. Ni Untuk tak payah. Rasa dah tak payah ya. Cuma kalau you nak rebus ikannya, you bolehlah basuh dengan air asam garam. Lepas tu rebus. Rebus tak payah rebus dengan asam. Just basuh je ikan tu untuk nak hilangkan hanyirnya dengan asam garam. So dalam kuah ni tak ada asam, tak perlu payah, kita dah air letakkan asam. semua. Kita dah tak letak perlu semua, ya, asam perempuan? keping. Jadi tinggal masuk air tinggal dan masuk juga je macam santan ni, sahaja dan juga ikan. Yes, Senangnya Kak Zaida. Alright. Sedapnya bau. Masya-Allah. Okey, kita nak buat cap dia. Okay, di depan ni ialah dia punya ulam-ulaman. Ini yang ulam-ulaman yang biasa Kak Zaida guna ya. Mungkin setengah-setengah tempat ataupun setengah-setengah orang, family, dia punya capnya, dia punya ulaman dia lain ya. So terpulang. Tapi kalau biasa laksa Johor Bahru, kita guna ni aja. Kita guna toge, toge, timun, limau, daun selasih, daun kesum, bawang dan sambal belacan. Ada setengah-setengah juga guna caipo ataupun lobak asin juga terpulang. Ya. Ya Allah, sedapnya bau Kak Zaida. Betul ya. Saya macam ni orang kata, I'm not exaggerating ya. Memang sedap baunya. Masya-Allah. Okey. Okey, bel ni agak panas. Saya buang sikit air ni, saya akan tambah air baru. Alright. Panas ya. Saya kena pastikan air yang dituangkan spaghetti tu air yang sejuk. Okey. Ya, dengan satu bungkus macam ni adalah hidangan untuk 6 hingga 10 orang makan. Nampak tu? Okey, boleh nampak ya di IG dan juga di Facebook. Alright, dengan satu paket. Alright. Okey, dengan satu paket macam ni untuk 6 hingga 10 orang makan, spaghetti yang Kak Zaidah gunakan boleh guna 2 paket untuk satu paket ni Alright, dan juga untuk ikan 1 kilo. RM20 ya, semua dah ada dekat dalam ni. Dengan berat 500 gram ni, Masya-Allah, senang sangat kerja kita. Dan bahan-bahan yang susah nak cari, yang selalunya, yang memang selalu saya dengar lah orang akan mengeluh nak cari ikan kering, ikan kurau kering ya. Jadi semua dah ada dekat dalam ni, okey. Anda hanya perlu gunakan air, santan dan juga ikan sahaja. Okey, Bel. Now kita nak cap laksa kita. Sementara kita tunggu kuah kita masak. Ni pun dia nak masak dah ya. Dia dah mula mendidih. Dan kita berenihkan sekejap api yang kecil supaya dia mesra betul ya. Baunya sedapnya, ya Allah. Okey, Bel, come tunjuk ni. Saya kecilkan api supaya dia lebih masak, lebih mudah masak ya. Okey, kita biasanya kita akan alas dengan towel atau apa-apa kain lah ya yang perempuan boleh alaskan. Seeloknya cari tray yang berlubang ya, ataupun bekas yang berlubang supaya angin boleh keluar masuk and then dia mudah kering. Sebab itu kita tujuan kita cap dia supaya kita nak makan nanti kita senang ambil dia satu-satu. Supaya kalau misalnya kata kita biar dia macam ni, dia makan tu macam tak kena dengan kuah dia. Ya. Sebab dia jauh sangat kita untuk nak dekatkan dia. Boleh Kak Zainah? Boleh. Okey. Nampak?
Okey, kita akan biasanya kita cap, kita akan main dengan air ya. Dia tak boleh cap kering-kering macam tu. Memang tak jadi. Dia kena cap macam ni. Nampak? Ya? Macam mana? Okey. Kita akan ambil dia macam ni. Kemudian kita akan pintal dia macam ni. Lepas tu kita akan letak dia macam ni. Ya. Okey. So kalau ada yang bertanya cap tu apa? Inilah cap dia. Satu ni bukan laksa Johor je Bel. Laksa utara pun macam laksa Terengganu, laksa Kelantan pun dia panggil cap juga ni. Dia akan buat macam ni laksanya, dia akan cap. Kita panggil satu cap. Jadi kita kat mana-mana kita satu Malaysia. Jadi memang tak larilah sama. Sebab Kak Zaidah ni saya dibesarkan di dalam kawasan orang-orang Terengganu ya. Dia pun buat laksa juga, laksa dengan tepung beras ya. Jadi dia panggil dengan tepung gandum. Ya, laksanya dia pakai cap juga macam ni ya. Okey, buat kita dalam hidih lah ya. Masya-Allah. Tengok tu senang je. Kita tak payah apa orang kata berpuluh-puluh sibuk nak tunggu tunggu bawang dia masak dengan betulnya. Jadi semuanya dah siap. Kak Zaidah dah tumiskan awal-awal untuk you all. Hanya dapatkan daripada paket ini sahaja untuk laksa Johor paste Kak Zaidah ni dengan harga RM20 sahaja. Dia dah beli dia betul, kita akan tutup api, tutup periuk. Jadi dia akan naik wap dia supaya cantik naik minyaknya nanti ya. Alright, ni sekarang nak tunjuk macam mana. Ada yang tanya Kak Zaidah macam mana nak mengecap. Okey, macam ni ya. Ambil dia macam ni, kemudian dipintal. Bawahnya ni dipintal, kemudian dipintal balik macam ni. Dan kita akan letak atas. Okey. So dia per serving lah ini kita panggil satu cap. Bukan Johor je, di utara. Pasal saya bercampur dengan orang Terengganu ya. Orang Terengganu pun dia panggil cap juga ni. Dia buat laksa dia yang kuah putih tu pun dia panggil cap ya. Laksam pun sama. Ya, laksam yang pakai laksa putih ni. Yang pakai laksa ni. Semalam baru buat laksa Johor, yang lain dah lulus. Nak cap spaghetti tu je yang fail. Macam ni. It's okay. Macam mana Kak Zaidah tunjukkan macam mana nak cap. Kita angkat dia. Tapi kena pakai air ya. Kita tak boleh kering. Kalau kering dia tak boleh nak jadilah kata orang. Pintal dia di bawah, kemudian angkat dia macam ni. Okey. Itulah. So sekarang ni kita dah ada 1 2 3 4 5 serving. Tak ada Bel. Satu orang dua cap. Per Bukan serving is 2 cap. Satu cap sikit sangat. Okey. Sikit sangat. Jamah je tu. Alright. Jadi ni baru berapa? Baru kita dapat 1 2 3 serving Kak Zaidah. Biasanya orang yang biasa makan laksa Johor ni, dia tahu berapa cap yang dia boleh sekali makan. Dia akan ambil siap. Ya. Alright. So, biasanya kalau kita buat laksa Johor, cap ni kita akan buat dia dulu. Kita buat dia dulu pagi-pagi tu. Kalau kita nak serve malam, pagi tu kita dah buat laksanya supaya dalam 4-5 jam laksanya akan melekat. Okey. Kita tengok lagi sekali. Kita tengok close up macam mana Kak Zaidah capkan spaghetti untuk hari ni. Okey. Ini kemudian kita pintalkan dia macam ni. Ada yang buat tu macam nombor 8 ya. Dia besar macam sanggul. Ada juga yang buat macam sanggul. Kreatif juga ya orang lama. Orang lama kan dia memang tangan dia memang berseni orang lama ni ya. Okey, saya nak tunjuk macam mana pula kalau kita nak buat second layer dia. Kita nak timpa dia. Okey Mel, ni. Okey, kita akan timpa dia macam gini pula. Ya, untuk lapisan kedua. Dan maksudnya kita dapat penuh. Lepas tu kita atas dia tu kita akan tindih macam ni. Kita tak boleh tindih dia macam ni pula. Nanti kita tak boleh nak ambil capnya. Ni budak-budak muda kena belajar ni mengecap ni. Jangan sampai kita konsep pergi orang lama. Jangan sampai kita pergi rumah dia, kita makan laksa macam spaghetti pula. Macam spaghetti bolognese pula.
Okay, so ini adalah cara lama. Saya pun dapat belajar, Alhamdulillah. So, jadi dia adalah orang kata heritage turun-temurun. Culture turun-temurun daripada nenek moyang kita. Ini satu daripada satu paket lah ya, satu paket spaghetti. Huda Assegaf kata dulu-dulu umi saya buat alas dengan daun belimbing. Yes, Hari daun raya belimbing, mesti ada cap ataupun ni. daun ceremai ya. Kalau saya kecil-kecil dulu, tok saya pakai daun ceremai. Dia susun dekat dalam yang buat daripada buluh tu ya. Dia susun kat situ daun ceremai ataupun daun belimbing, and then dia buat cap ni. Dia ni tak boleh makan sekarang. Dia kena makan at least 4-5 hours sampai you boleh angkat laksa ni. Sampai you boleh angkat dia. Sekeping-sekeping. Itu baru sedap makan. Kalau dia dalam keadaan berderai ni, you makan dah tak sedap. Dia rasa macam kalau spaghetti lah ya, dia rasa macam spaghetti bolognese. Ya. Ya. Okey, so ni rupa dia. Ini kita buat daripada satu paket spaghetti. Kita dapat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, lebih kurang 16 cap. Ya. So jadi untuk kuah ni sebenarnya untuk dengan 16 cap ni setengah je. Setengah je kita dapat 2 paket ni sebab kita boleh buat 2 paket. Alright, saya buka Kak Zaidah. Boleh. Itu dia kuah laksa Johor menggunakan paste laksa Johor Kak Zaidah. Semua dah ada ya. Ada yang tanya komplit dah ke? Dah komplit dah. Cuma letak santan dengan ikan sahaja. There you go, nampak tu laksa Johor. Okey, kita tengok lagi. Ini adalah paste-nya. Paste laksa Johor dengan harga RM20 sahaja untuk hidangan 6 hingga 10 orang makan. Alright, dengan berat 500 gram untuk satu paket ni ya. Okey, anda hanya perlu ikut cara-cara yang dah tersedia di atas ni dengan hanya tambah air, santan dengan kotak kecil sahaja dan ikan. Itu sahaja Kak Zaidah. Yes, senang. Dapat ni. Dah dapatlah laksa ya. Kadang-kadang nak dapat laksa Johor ni agak susah juga ya. Senang, dengan RM20 sahaja siap dah laksa Johor. Siap untuk 10 orang makan ya. Cepat. Okey, Kak Zaida nak tunjuk cara kita nak potong sebab ada yang tanya Kak Zaida macam mana Kak Zaida dia potong timun ya. Sebab agak special sikit cara kita orang Johor potong timun untuk buat laksanya ya. Okey, timun perlu buang dulu dia punya kulit. Kemudian perempuan dia kena ini nak kena selalu buat ni. Kak Zaida ni pun buat setahun sekali. Ya, dia lebih kurang macam ni lah ya. Okey, kita ini cara-cara kita potong ulam-ulaman ya, potong timun untuk ulam dia. Okey, kita tak guna yang tengahnya, kita hanya ambil yang bahagian luarnya saja. Ada yang bertanya Kak Zaida macam mana orang Johor potong timun ya untuk buat laksa Johor. So ini cara-cara kita buat ya. Kita potong timun untuk makan laksa Johor kita. Nampak pisaunya tajam ya. Kak Zaida guna pisau buffalo dekat sini. Sangat-sangat tajam. Panjang, bukan main dia punya ni, boleh tarik dengan pisau ni. Yes. Apa ni Kak Zaidah? Method apa yang nama yang untuk kita nak dapatkan apa ni orang panggil? Gulungan timun. Entahlah ya. Hirisan timun lah timun ya untuk ulam laksa Johor. Ya. Very kreatif ya orang dulu ya. Kalau kita ni kita main potong aje lah. Betul. Ini nak tunjukkan betapa ketelitiannya dia. Okey. Macam ni pula. Dah kita hiris dia macam tu, kita akan susun dia pula macam ni. Okey, dan kita gulung dia. Ini cara orang lama ya.
Orang sekarang, tapi kena buatlah juga ni ya. Kena tahu Tak boleh malas-malas, sebab inilah cara dia, inilah yang buat dia unik. Dia lain dari yang lain. Wow. Itulah hiasan dia Nampak tu. Condiments dia. Pisau pun kena cantik. Ni pisau daripada Buffalo. Sangat-sangat tajam, sangat-sangat nipis. So kalau kita nak potong nipis sangat-sangat sesuai, Sangat-sangat kita perlukan pisau yang memang betul-betul tajam ya. Yes. Untuk kita dapat irisan yang halus yang halus, macam cantik ni. macam ni lah. So ini adalah timun ya. Mungkin ada timun. yang baru tune in bersama kita. Alright, sekarang ni pun Kak Zaidah, memang kita tahu dekat luar sana ada mesin untuk nak potong macam ni. Tapi kita sendiri nak experience je Kak Zaidah, kita potong macam ni lah cara orang lama potong. Orang dulu-dulu dia buat kerja berhati-hati ya, berteliti. Kemas ya, cantik. Betul. Saya kalau hari raya Kak Zaidah, mak saya masak ni, inilah kerja saya. Memang tak ada Tukang kerja potong lain. Dia kena mesti ada Tapi asisten tak ya. tahu apa nama. Mak mesti akan cakap potong timun. Hiris timun. Hiris timun ya. Tapi tahulah ni cara dia, cuma tak tahu apa nama dia ni. Hiris timun je lah Kak Zaidah. Ya, hiris timun untuk ulam. Ya. Ya, kita ada juga set pisau ya. Anda kalau nak tahu bolehlah WhatsApp team admin untuk dapatkan macam mana nak dapatkan pisau Buffalo ya, ni. Pisau Buffalo. Sebab Kak Zaidah pun ada ya jual periuk Buffalo dan juga utensils yang lain untuk apa Buffalo. ni? Buffalo. Okey, ini ialah daun selasih. Daun selasih. Ada yang tak suka, ada yang suka, terpulang ya. Ada yang boleh makan, ada yang tak boleh makan, so terpulang. Tapi kena ada ni lah untuk nak wangikan dia. Kita tak letak dalam kuah ya. Kita tak letak daun selasih ataupun daun kesum dalam kuah ya. Kita untuk buat ulam sahaja. So ulam-ulaman dia antaranya lah timun. Ini daun selasih, daun kesum. Daun kesum. Daun kesum pun kita tak letak dalam kuah ya. Ini limau. For your information, kita tak letak daun kesum dalam kuah. Togi. Kita buat dia sebagai ulaman sahaja, daun kesum. Ya, Ini kalau yang dia letak buatkan daun, dia lagi membangkit selera sebab ada bau dia yang very strong daripada daun selasih, daun kesum. Masya-Allah. Sedap ni. Okey, ini daun kesum. Ada setengah tu dicampur sekali daun kesum bersama dengan daun selasih juga boleh. Cuma kita masak laksa Johor, kita tak letak daun kesum dalam kuahnya. Itu dah macam laksa Penang pula kan. So ini adalah laksa Johor. Ya. Kak Zaidah dah sediakan paste laksa Johor ni dengan harga RM20 sahaja. RM20 sahaja dengan berat 500 gram. Nampak tu? 500 gram. Okey. Dan cara-cara semua ada di sini ya. Sebab bahan-bahan yang lain, yang udang ke apa ke, semua dah ada kat dalam ni. Hanya perlu tambah air, santan dan ikan. Okey, ini untuk bawang ya. Kita pakai bawang besar. Sama ada bawang besar merah ataupun bawang besar Holland juga boleh. Harganya untuk pisau, ada yang bertanya Kak Zaidah. Ya, pisaunya berapa ya? Untuk ni namanya utility knife. Okey, dengan harganya adalah RM41. Sebab dia memang stainless steel. Daripada steel, depan tu sampai ke pemegang tu. Semua stainless steel ya. Yes, Buffalo. Bagus. Ada namanya dekat sini ya. Dan harga, kalau anda nak dapat harga promosi, anda boleh WhatsApp team admin sekarang. Alright, so ni kita gunakan bawang besar untuk makan untuk ulamnya. Kemudian kita ada juga, jangan lupa limau kasturi. Biasanya kita guna limau kasturi ya, kita tak guna limau nipis. Biasanya lah ya, tapi kalau nak pakai limau nipis pun tak ada masalah sebenarnya. Cuma kita original dia kita pakai limau ni. Sebab limau ni dia tak pahit. Dia masam manis ya. Kalau limau kasturi tu dia limau nipis tu dia bila kita perah tu kulitnya tu kan pahit. Ya. Limau ni tak pahit lah, dia manis je, manis masam ya.
Alright, anda nak dapatkan produk Kak Zaidah, nak dapatkan page Laksa Johor Kak Zaidah yang boleh dipost ke seluruh Malaysia, anda boleh dapatkan dengan HQ sekarang dengan harga RM20 saja untuk hidangan 6 hingga 10 orang makan. Dengan harga RM20 anda hanya perlu WhatsApp di talian 011 642 0979. Ada ya di Facebook kita dah sediakan ni. Saya tunjukkan pautan untuk anda klik dan terus boleh berbual dengan tim admin kita untuk dapatkan page Laksa Johor dengan kadar segera. Okey. Siapa yang berkenan kan Kak Zaidah punya pisau ni, ya, boleh juga order melalui Kak Zaidah. Ya, sangat-sangat sedap ni, nampak tu. Saya buat kerja selesa sangat. Tajam ya. But very kena be careful lah ya. Betul. Very sharp ya. Okey. So inilah ulam-ulaman yang kita guna untuk laksa Johor ya. okey, saya terangkan yang ini bawang yang dihiris halus, timun, daun, yang mana satu daun? Okey, ini daun selasih, daun kesum. daun kesum. Daun kesum agak dan gelap juga sikit. limau. Daun kesum dia agak gelap sikit ya. Okey, dan kita pakai juga sedikit toge. Toge mantah ya. Ya, jangan lupa toge. Toge mantah ni. Ya. Okey, mungkin kalau ada yang nak celup boleh ke Kak Zaidah? Celup sikit je. Celup, letak sekejap, angkat terus. Sebab ada dalam kata air toge yang tak dididih. bagus makan mentah ya, so terpulang. Ni sambal belacan. Sambal belacan dia perempuan buatlah sambal belacan ikut perempuan. Nak pakai cili hidup boleh, nak pakai cili kering juga boleh. Okay, so daripada laksa Johor yang ini Kak Zaidah dah masakkan paste-nya, sebentar lagi kita akan tunjukkan. Okey, dan ini adalah hiasan ataupun condiments ataupun orang kata hiasan lah untuk hiasan. untuk atas laksa bila kita nak makan. Sedap ni. Dengan juga ada sambal belacan di sini. There you go. Okey, ada yang tanya macam mana nak dapatkan pisau? Nak dapatkan pisau bukan setakat paste saja Kak Zaidah ada ya untuk anda beli. Ada juga periuk buffalo, ada juga pisau buffalo. Okey, anda nak kontak untuk talian barang-barang buffalo, anda boleh WhatsApp tim admin di 011 2162 6157 dengan kadar segera. Nampak ni? Okey. So yang ini yang sebenarnya kita kena tunggu dia kering betul ya. Baru kita boleh angkat dia. Dia nak angkat dia tu dia akan mengikut semua. Dia jadi satu cap jadi senang ya. So sekarang ni kita masih lagi dia masih lagi belum kering betul. Jadi agak susah sikit kalau kita nak angkat dia. So perempuan perlu angkat dia waktu dia dah kering betul lah. Okey, Kak Zaidah cuba angkat. Tapi dia berderai sikitlah, tak lawa. Okey. Kalau perhatikan ya, kita makan laksa Johor, kita tak guna mangkuk ya. Orang Johor makan laksa dia tak pakai mangkuk. Dia pakai pinggan ataupun pinggan yang lebar. Sebab kuah dia pekat. Ya. Okey, kita taruh 2 cap. Dan kita akan ambil kuah ni. Masya-Allah sedap ni. Bismillah. Wow, laksa Johor. Okay. Bersama dengan ulam-ulaman dia. Siap dah. Siap dah laksa Johor kita. Sekejap je. Dia masih panas lagi ni. Dia agak berair lagi ya. Dia belum pekat betul. Okay, sedikit daun. Daun ni tak payah banyak daun kesum dengan daun ni. Wow. Okey, dan sambal belacan. Okey, siap dah. Siap dah Kak Zaidah? Yes, kejap je Bel. Wow. Okey. Laksa Johor. Okey, kenapa kita kena hidangkan dalam pinggan bukan mangkuk Kak Zaidah? Sebab kita nak makan dengan tangan. Laksa Johor kita makan kita gunakan tangan ya. Kita guna tangan. Biasa kalau orang Johor asli ataupun orang Johor lama, kita makan laksa dengan tangan. Kita tak makan dengan sudu garpu. Dia rasa janggal untuk nak makan dengan sudu garpu. So kita kena ramas dia. Jadi kalau dalam mangkuk macam ni kita nak makan dengan tangan. Masalah kita nak ambil nanti ya. So kita akan makan dia dengan tangan.
Okey. Okey, nak tengok saya makan ke Bel? Alhamdulillah. Ya, sekarang ni kita masih rasa raya. Lagu raya pun masih ada. Jadi okey, kita bolehlah dapat mood lagi raya. Kalau siapa yang nak makan laksa Johor, hidangkan bersama keluarga anda. Okey, nampak tu makan guna tangan betul. Di Kuantan ada ejen? Ada. Kalau nak WhatsApp tim admin sekarang ya. Kak Zaidah, apa nombornya untuk WhatsApp tim admin Kak Zaidah untuk dapatkan paste laksa Johor? Ya. Okey, pada nombor talian WhatsApp ya, 011 1120 4733, 011 642 1979, 011-6426-4742. Kita ada 3 talian untuk perempuan hubungi atau WhatsApp untuk nak bertanya mengenai produk Kak Zaidah ya. Juga produk terbaru kita ialah paste laksa Johor yang sedang saya tunjukkan sekarang ni ya. Kita tengah demo sekarang macam mana nak guna paste laksa Johor Kak Zaidah ya. Dan cara kita nak mengidang, ada yang bertanya macam mana ya Kak Zaidah teringin sangat nak makan laksa Johor, tak pernah nak dapat kata nak rasa ya. So ada cara dia ialah kita dah sediakan paste. Jadi perempuan hanya terus gunakan paste ni untuk masak hidangan laksa Johor. Kak Zaidah siap tunjuk cara macam mana kita nak mengecap dia. Ini cap dia. Nampak tu? Ini untuk satu paket dan ada 2 cap dalam pinggan Kak Zaidah ni. Okey. Sangat-sangat sedap ya. Inilah dia. Ni kuahnya ya. Wow. Ya. Kalau perempuan guna Kak Zaidah hari ni, Kak Zaidah guna ikan kembung. Kalau perempuan guna ikan tenggiri atau ikan parang, kuahnya akan jadi lagi halus ya. Dia akan jadi lagi fine lah. Ya. Tapi kalau tak ada apa-apa ikan pun tak ada masalah ya. Sebab yang penting rempahnya sedap. Dia punya paste tu dah sedap, so should be no problem lah ya. Okey ni. Dan macam mana cara nak makan ni Bel? Macam mana nak cara nak makan tu? Minta maaf lah ya, saya gunakan tangan saya. Saya kalau makan laksa, saya akan cekut begini. This is how orang Johor makan laksa. Kita akan cekut, tapi ni cap dia ni masih belum melekat dia. Dia kalau tu dia cap dia melekat. Dan kita akan gaul dia Bel. Oh, macam tu makan dia? Macam ni lah makan dengan tangan Bel. Betul-betul orang kata orang Melayu kita makan makan pakai tangan. Ni dia orang tanya spaghetti, tapi spaghetti kita makan pakai tangan je Kak Zaidah. Mak Saleh makan spaghetti dengan fork and spoon. Kita makan dengan tangan. So jadi kalau siapa nak tahu history kenapa in the first place laksa Johor ditukar daripada laksa beras dan ditukar kepada laksa ke spaghetti, anda sendiri boleh Google ya. Google, panjang cerita dia kalau Kak Zaidah nak cerita. Kak Zaidah pun tak tahu jugalah. Tahu sikit-sikit je lah, tapi saya pun tak kisahlah. Janji saya memang dah dibesarkan, dilahirkan, dan inilah rupa laksa yang kita biasa makan ya. Dan tentang ulam-ulaman dia terserah ya. Semua apa yang Kak Zaidah tunjuk hari ni, apa yang saya tahu ya. Sebab saya dilahirkan di Johor Bahru, mak saya memang tunjuk inilah caranya, arwah mak arwah tok saya ya. So mungkin ada tambahan lain, itu terserah kepada perempuan. Okey. Kak Zaidah nak cuba ni, sedapnya. Bismillah. Minta maaf ya pada yang puasa ni hari. Sedap. Sedapnya. Itu dia. Paste Kak Zaidah, paste laksa Johor. Dengan harga RM20 satu paket macam ni dengan berat 500 gram, anda boleh dapatkan melalui HQ dan juga ejen-ejen Kak Zaidah di seluruh Malaysia. Okey, dengan harga RM20 sahaja. Okey, untuk di Facebook kita dah sediakan pautan di bawah, saya tunjukkan. Okey. Yang terpaut tu silalah klik yang dah terpaut di situ. Klik dan anda boleh terus berbual dengan tim admin Kak Zaidah sekarang untuk dapatkan paste laksa Johor dengan harga RM20 sahaja. Yes, okey. Dan harap perempuan boleh mencuba cara yang mudah untuk menyediakan laksa Johor ya. Dan paste ni adalah sebagai basic. Lebihannya perempuan mungkin nak lemak lagi ke, nak rasa ikannya banyak ke, terserah. Maksudnya perempuan boleh tambah. Ini hanya paste basicnya untuk dimakan untuk 10 orang dengan ikan lebih kurang 1 kilo ikan
bersama dengan satu kotak kecil santan. Perempuan boleh tambah ikan kalau perempuan nak bagi lebih banyak kuahnya ataupun lebih pekat ya dan sebagainya lah ya. Alright, so pada yang nak bertanya, Kak Zada dah beri awal-awal nombor telefon untuk perempuan nak bertanya mengenai produk-produk lain. Dan nantikan kita ada juga surprise juga lagi ya. Paste yang baru lagi. Paste yang boleh dihidangkan lah ya. Dah ada kita nak tunjuk ke? Boleh. Dan Kak Zaidah nanti boleh masak kemudian dalam minggu ni. InsyaAllah kita akan kongsikan pula 2 paste ni. Ada paste apa tu Kak Zaidah? Kita ada paste mi bandung Dan paste mi rebus. Nanti insyaAllah Kak Zaidah akan masakkan pula bersama-sama mi bandung dan juga mi rebus. Tak payah susah-susah nak sediakan untuk nak masak mi rebus dan mi bandung. Kita ada sediakan untuk perempuan paste mi bandung dan mi rebus. Dan mi bandung dengan mi rebus ni kita dah siarkan daripada program Jom Masak dengan Kak Zaidah. Dan nanti kita akan tunjuk pula, Kak Zaidah akan tunjuk pula macam mana cara untuk menggunakan paste mi rebus dan mi bandung Kak Zaidah yang terbaru ni. Alright, Alhamdulillah. Terima kasih Kak Zaidah telah menyenangkan hidup kami semua yang suka sangat masak laksa Johor tapi ataupun yang teringin nak makan laksa Johor tak tahu masaknya satu, mungkin tak ada resepi. Yang tahu tu kadang-kadang alamak renyah lah ya. Macam-macam nak kena beli bahan dia. So kita dah sediakan. Jadi tinggal perempuan masukkan ikan dan santan bersama sedikit air. Alright, siap untuk kita hidangkan laksa Johor kita. Okey, so insyaAllah kita jumpa lagi di masa dan waktu yang lain dengan resepi dan menu lain. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.